salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Sebelum ni ada satu pengumuman lah untuk jemaah sekalian, iaitu di mana saya berbincang dengan Tuan Muzammil yang sinonim lah dengan kalau kita nak buat satu kursus intensif haji 2 hari ya. Tapi kita tak buat di masjid lah, kita akan buat di satu tempat khas lah ya. Mungkin di Yan ya. InsyaAllah mungkin di Yan 2 hari. Siapa-siapa yang nak ikut serta kursus intensif ni boleh berhubung dengan Tuan Muzammil lah di belakang ya. Ataupun boleh berhubung saya sendiri, tak apalah. Bagi nama kita pergi 2 hari buat kursus intensif. Saya sendiri akan pimpin kursus itu. Kita menginap di situ. Ada makan minum semua ditanggung lah. Tapi kita kena bayar. Dia bunyi 2 macam sikit lah. Ditanggung tapi kena bayar. Seorang kita ambil lebih kurang. Mungkin kurang pada tu lagi 400 seorang untuk bermalam 2 malam. 2 malam bermalam 2 malam. Dan siangnya kita buat kursus intensif lah ya. Mungkin malam kita boleh buat qiyamul lail kalau ada kesempatan di situ. Kursus intensif ya. Jadi siapa-siapa yang berhajat boleh berhubung dengan Tuan Muzammil di belakang ya. Tarikhnya 5-6 bulan 3. 5 dan 6 bulan 3. Boleh catat lah. Kursus intensif. Jadi dekat sikit lah, kursus intensif ni lebih dekat ya, dengan pengkursus. Jadi apa-apa masalah kita, masalah kecil-kecil pun kita boleh tackle lah dengan begitu jelas. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk sertai kursus intensif ni bolehlah berhubung dengan Tuan Muzammil. Bayarannya lebih kurang RM400. Kita akan menginap mungkin di homestay ke di mana di Yan. Makan minum semua ditanggung lah ya. Tentang perjalanan kita pergi sendiri. Hari berangkat tu kita kena pergi sendiri. Yang pergi sendiri lah, pergi balik sendiri lah ke tempat kan. Di situ saja kita akan tanggung 2 hari menginap. 5 dan 6 bulan 3. Satu. Yang kedua, perjalanan lebih kurang 1,200 km, iaitu pengembaraan ke Jawa Tengah bersama dengan saya. Kita nak pergi ziarah makam Wali Songo yang 9 orang ya, 9 makam Wali Songo di Jawa Tengah. Itu kita akan buat lepas raya mungkin 20 hari bulan lepas raya, selama 5 hari. Untuk laki-laki sahaja, perempuan tak lagi. Perempuan bulan Julai. Untuk bulan Julai kita ada perjalanan yang kedua ya. 5 ni kan 6 7. 5-6 Selasa Rabu. Selasa Rabu 5-6. Boleh lah 5-6 boleh. 5-6 okey. Selasa Rabu hari kerja penghujung minggu ya. 5-6 hari Selasa dengan Rabu bulan 3. Ada yang ni pengembaraan menjelajah ziarah makam Wali Songo, 9 orang wali. Saya akan pimpin bawa sekali lah. Selama 5 hari kita ada penginapan semualah lengkap dengan penerbangan apa semua. Kita bayar lebih kurang 2,800. Seorang 2,800 ya, ringgit Malaysia ya, untuk menyertai pengembaraan. Dia terhad hanya 30 orang ya. Dia tak lebih 30 orang saja ya, yang betul-betul berminat ziarah makam wali-wali Songo ya di Jawa Tengah. Itu pada lepas raya 20 hari bulan kita akan bergerak insya-Allah ya. Siapa yang berhajat sama juga boleh berhubung dengan Tuan Muzammil di belakang ya, insya-Allah. Tapi 30 orang ya, kita hadkan 30 orang saja. Laki-laki sahaja ya. Okey.
Bulan Julai untuk orang perempuan pula. Perempuan dengan suami lah. Bulan Julai, suami isteri. Tentang apa nama yang kita nak buat insentif ni, yang kita 5-6 tadi ni, sebilik 2 orang. Sebilik 2 orang InsyaAllah sebilik 2 orang, suami isteri boleh lah, sebilik 2 orang bayaran lebih kurang 400 InsyaAllah boleh lah 400 lah ni kan. Kita makan di luar pun 2-3-400 saya bawa keluarga makan baru ni pen mujara pun dah 500 3-4 keluarga bukan ramai pun 7 orang hari ni kita punya duit kecil. Okey. Kita sambung balik syarat-syarat jamak takdim. Ya. Dah jawab tadi dah terang lah. Tak payah, soalan ni very common. Kita mengaji kita tahu ya. Saya kata tadi ni ya. Bila kita sembahyang kasar tak boleh ikut orang tamam. Ingat faham daripada sini boleh faham dah kalau mengaji. Kalau kita kasar 2, kita tak boleh ikut orang tamam. Ikut orang tamam, kita kena sembahyang tamam lah. Kalau kita dah habis tamam, kita nak sembahyang seorang, nak buat waktu kedua, bolehlah buat 2 rakaat kasar. Very simple lah. Apa nak tak faham lagi? Itu dah abang awal tadi kan. Tadi saya dah beritahu kan tadi. Ya. Itu yang kita perlu nak tahu saja. Ya. Habis. Dan syarat-syarat jamak takdim hendaklah dahulukan solat umpamanya waktu dulu. Contohnya kalau Dhuhr dengan Asar, kita kena mulakan Dhuhr dulu. Tertib dia. Habis sembahyang Dhuhr 4 rakaat, kita bangun, kita qamat, kita sembahyang pula Asar 4 rakaat. Itu sembahyang jamak takdim. Tak bunyi kasar tahu, jangan campur kasar. Kalau kasar jadi 2 lah. Kalau kita nak kasar boleh masuk kasar jadi 2. Tapi ini kita tamam jamak ya. Hendak diniatkan jamak pada solat yang pertama. Kalau jamak takdim kita niat pada sembahyang Dhuhr. Aku sembahyang fardu Dhuhr jamak takdim. Makna kata jamak takdim ni masuk apa? Masuk sembahyang Asar lah. Makna kita Asar dah masuk dalam niat tu. Faham tak? Itu artinya. Jadi bila kita sembahyang Asar tadi tak payah sebut jamak takdim lagi. Aku sembahyang fardu Dhuhr, aku sembahyang fardu Asar. Itu sajalah. Ya. Dan hendaklah berturut-turut mualat antara salat yang pertama dan salat kedua. Jamak takdim kita kena mualat berturut-turut. Jamak takhir kita boleh tangguh. Katalah jamak takhir ni kita sembahyang, kita bawa Dhuhr sembahyang kepada Asar. Ya. Jadi bila masuk waktu Asar, kita sembahyang Asar dah dulu. Sembahyang Asar dulu sebab dia sembahyang yang ada waktu masa tu, dia adalah sembahyang yang semasa kita panggil adaan. Jadi kita sembahyang Asar dulu, aku sembahyang fardu Asar jamak takhir. Tapi bila waktu Dhuhr tadi kita kena niat lah, tak sembahyang niat ya. Aku tangguhkan fardu Dhuhr kepada Asar sebagai jamak takhir. Itu kena niat. Waktu Dhuhr kena niat, tak niat tak boleh. Jadi bila masuk waktu Asar, kita hanya sembahyang Asar saja, kita niat Asar dulu. Aku sembahyang fardu Asar jamak takhir, sembahyanglah Asar tu 4 rakaat. Lepas tu kita boleh rest. Kalau tak mau sembahyang Dhuhr lagi boleh. Kalau jamak takhir. Jadi kita boleh tangguh, nak minum kopi ke, berehat ke apa, boleh lagi. Selagi ada waktu Asar. Jangan tunggu maghrib pula. Sebelum maghrib tu kita kena sembahyang lah Dhuhr tadi. Dia beza sikit. Kalau sembahyang jamak takdim tak boleh. Jamak takdim dia kena berturut-turut. Habis sembahyang Dhuhr tidak boleh zikir-zikir apa tak mau. Kecuali kalau dia batal sembahyang, boleh pergi cepat-cepat ambil wuduk. Boleh, itu boleh. Lain daripada tak boleh. Nak berhenti ke, minum kopi apa tak boleh. Nak berehat sat ke tak boleh. Dia kena mualat berturut-turut. Kemudian baru dia itu kata tadi ni jamak takdim, dia punya syarat mesti berturut-turut ya. Baik. Kemudian
Hendaklah diniat jamak pada salat yang pertama atau yang punya waktu itu dan mana-mana juzuk sembahyang sebelum salam, tetapi afdal disyaratkan niat semasa takbiratul ihram lah. Dia pelik sikit nah. Jamak ni kita boleh niat dalam takbir ataupun lepas takbir pun boleh. Katalah kita dah musafir sekarang, kita nak sembahyang zuhur, aku nak sembahyang zuhur sajalah. Niatlah, usalli fardadh zuhur arba'a raka'atin ma'muman ta'ala, sembahyang Allahu akbar, sembahyanglah zuhur. Tengah duduk sembahyang ni teringat pula, aku jamak takdim pun bagus. Boleh. Nampak tak? Tengah duduk sembahyang tu boleh niat selagi belum bagi salam. Dia boleh niat dah, aku jamak takdim dengan asar. Duduk niat sembahyang zuhur boleh. Tak semestinya jamak tu kena niat dalam takbir. Lepas takbir pun boleh, sebelum bagi salam, mana-mana keadaan dia boleh niat. Masa tu boleh. Faham Boleh. Ya, baik. Dan hendaklah berkalam musafir di permulaan salat pertama hingga sempurna takbiratul ihram salat kedua, kerana batal salat jamak bila dia jadi mukim di antara dua salat. Salat-salat syarat-syarat jamak takhir pula. Dia kata lagu ni, pertama berniat melakukan salat jamak takhir dalam waktu pertama. Itu dia. Jamak takhir kita kena niat dalam waktu pertama. Tak semayang, niat je. Masuk zuhur tu niat. Masuk zuhur kita niat. Aku tangguhkan fardu zuhur kepada asar sebagai jamak takhir. Tapi di zuhur tak semayang. Dia niat tak semayang. Yang kita niat tak semayang itulah dia. Jadi waktu zuhur tu bagi kita adalah waktu uzur. Waktu dipanggil waktu uzur. Ya, orang tak semayang kah? Saya dalam waktu uzur. Jangan kata uzur. Uzur kata apa? Saya uzur. Kata apa? Laki-laki kata uzur pelik no? Perempuan boleh lah. Jadi kalau kita tak semayang uzur, tak semayang lah. Saya dalam waktu uzur. Kata begitu. Maknanya saya jamak takhir. Boleh. Sama juga kalau kita jamak takdim. Kita sembahyang asar dan waktu zuhur. Saat ni asar kita tak sembahyang kan? Orang lain sembahyang, kita tak sembahyang. Nanti orang tanya siapa? Tak sembahyang lah asar. Saya dalam waktu uzur. Itu bahasa dia, bahasa betul. Bahasa fiqah mana pakai macam tu lah. Namanya lelaki atau perempuan, dua kena kata macam tu. Saya dalam waktu uzur. Ya? Yang kata uzur pula. Kalau orang perempuan haid, belum kata uzur. Saya uzur. Itu lain. Itu orang perempuan saja. Dia dalam haid tak sembahyang. Kawan dia kata, tak sembahyang lah. Aku uzur habis. Waktu uzur lain, aku uzur lain. Tak sama faham baik. Baik. Habis. Ya. Dan satu perkara kita nak biar faham lah. Jamak ni bukan mesti istimewa, kita tambah lagi. Jamak ni bukan mesti kata untuk perjalanan musafir saja. Jamak boleh kerana hujan, jamak boleh kerana sakit. Orang sakit boleh uzur, boleh sembahyang jamak. Walaupun dalam mukim, duduk di rumah dia sendiri. Boleh jamak untuk kerana hujan. Ya, itu dia lah. Jadi waktu pertama kita ada dalam masjid. Dalam masjid. Hujan lebat. Ya, hujan ni boleh bawa banjir, kan? Jadi hujan lebat kita nak main pulak, masjid payah. Dan kita boleh jamak takdim. Sembahyang kerana hujan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Boleh jamak takdim dalam masjid kerana hujan lebat. Dan kita pun tak ada tidak ada kemudahan untuk nak lari pada hujan. Contohnya kita tak ada payung, tak ada baju hujan, ya. Tak ada kenderaan, ya. Kita nak main balik ke masjid tak boleh. Jadi kita hanya jamak takdim saja. Jadi kita balik di rumah. Saat ni asar tak payah main masjid dah lah. Kita dah jamak di rumah. Kita jamak siap dah di masjid tadi, kita balik. Kita duduk di rumah saat ni, kita tak payah main balik dalam masjid dah. Itu jamak takdim dia panggil kerana hujan. Ya, ini bagi orang kita hari ni keadaan ada kereta, ada motor, ada baju hujan, ada payung, tak boleh lah buat. Yang tak ada semua ni, ya.
Orang dulu mana ada semua benda ni. Kita hari ni kemudahan banyak kan, ya. Ada tempat berlindung, ada tempat rest, ya. Ada minta tolong kawan boleh ambil, ya. Ada payung, bagai-bagai. Kita tak boleh lah, kecuali tak ada semua kemudahan ni, baru kita boleh jamak takdim kerana hujan. Kedua, sakit. Orang sakit kan, contohnya orang stroke. Orang stroke kena sembahyang juga, dia sedap. Jadi dia kena jamak takdim lah. Ya, nanti waktu asar tadi dia tak ada kemudahan, tak ada siapa. Saya contoh, saya dengan mak saya, ibu saya arwah, dia stroke. Jadi waktu zuhur saya akan pergi dia. Saya keluar daripada pejabat waktu zuhur, waktu makan tu saya keluar pergi kat dia dulu. Ya, pergi kemas dia dulu, lap-lap badan dia apa semua begitu begini. Ya, bagi dia makan. Apa semua dah habis, kemudian saya akan ambil uduk dekat dia. Saya kata kepada mak, sembahyang jamak takdim. Tak boleh kasar jamak takdim. Sebab saya ni asar, cik tak main. Cik tak boleh main, duk kerja nak balik macam mana. Ada kerja lain lagi tak boleh main. Malam pula saya ni insya baru main tengok dia. Kan? Jadi saya akan bagi dia ambil uduk. Mak sembahyang jamak takdim sekarang ya. Sembahyang zuhur 4, kemudian mak sembahyang asar 4. Tak ada masalah lah, asar tadi tak ada masalah. Asar cik tak ada, siapa tak ada main. Mak tak boleh ambil sembahyang sendiri. Jadi dia sembahyang jamak takdim lah. Kita pun kerja lapang tahu dah mak kita ada sembahyang jamak takdim, tak kacau. Tak ni Isya saya main pula. Nampak tak? Isya pula saya kata kat dia, mak waktu maghrib saat ni, mak ingat niat tangguh maghrib kepada Isya. Jamak takhir, Isya saat ni cik main. Nampak tak? Isya pun saya pergi lah. Pergi kemas dia, ambil uduk kat dia apa semua. Sembahyang jamak takhir lah. Nampak tak? Ya? Ini bagi orang sakit. Ataupun satu masalah. Patient, ini doktor. Doktor dalam operation theater. Ya? Dia masuk sebelum zuhur, dia nanti keluar tadi asar. Operation tu. Makan berjam-jam kan? Sebelum zuhur, dia kena masuk operation theater, doktor ni. Dia hanya lapang waktu asar baru habis. Dia kena mula operate mungkin pukul 12, dia start operate, atau pukul 11 pagi dia start operate, nampak ya? Ada 2 patient mungkin, dia pukul 5, 6 baru habis. Jadi juga, ini doktor ni boleh jamak takhir. Bukan jamak takdim, jamak takhir. Ini kaedah baru, dulu tak jadi perkara ni, sekarang dah jadi. Masalah doktor dia nak sembahyang macam mana? Ya? Sebab dia dalam uniform, tangan semua berdarah ni, operation, bukan boleh tinggal patient, tak boleh. Ya? Dia ada time. Jadi dia operation macam biasa. Bila masuk zuhur, dia niat dia lah, aku tangguhkan fardu zuhur kepada asar sebagai jamak takhir. Lalu operation lah terus. Nanti habis dia operation dia, pukul 5, 6 dah habis operation, baru dia kemas basuh apa semua begini, pakai ambil uduk, dia sembahyang lah, asar dulu 4, kemudian sembahyang zuhur 4. Masalah sakit juga. Dia tak sakit, dia patient orang sakit. Nampak tak? Ini kaedah-kaedah baru. Sebab tu jamak dia bukan mesti kerana perjalanan saja. Ada sebab-sebab lain boleh jamak. Ya, itu dia lah. Okey. Kita track dalam perjalanan. Beberapa hari kita kena makan kenduri, banyak kenduri. Macam hari ni lah, contoh lah, ada 5-6 kenduri. Jarak tempat-tempat pula tak sama. Jalan raya, queue. Ya. Kita pun keluar-keluar sebelum zuhur, keluar rumah, masuk-masuk zuhur tu kita track. Tiap perjalanan, nak berhenti kereta tak boleh, no. Queue. Nak makan kenduri. Ya tak? Jadi tak ada masalah. Kita agaklah, ya. Asar baru boleh sampai rumah dia, rumah kenduri. Zuhur aku datang ni, nak sembahyang tak boleh. Boleh sembahyang hormat waktu sajalah. Kita nak turun kereta sembahyang, kereta ada queue. Ya. Ini jamak, tapi bukan pasal makan kenduri. Jangan kata jamak makan kenduri pula. Sebab kita akan terlepas waktu zuhur. Waktu zuhur terlepas makan kenduri, perkara yang wajib. Orang panggil kita makan kenduri itu wajib kena pergi ya. Perjalanan tu perjalanan yang ada hubung kait dengan syarak. Jadi maknanya kita track dalam perjalanan, tak boleh sampai tempat tu, mereka kita akan sampai tempat tu
mungkin asar. Jadi masa kita dalam kereta tu, kita boleh niat siap. Aku tangguhkan fardu zuhur di sembahyang dalam waktu asar sebagai jamak takhir. Ya, kita bawa kereta punya besar, tak boleh berhenti, tak nak berhenti tak boleh. Ya, dengan syarat tak boleh berhenti ya. Kalau boleh berhenti kita kena sembahyang zuhur lah dan tak boleh jamak dah. Bila kita sampai tempat tu asar. Asar baru sampai rumah kenduri. Kita sembahyang asar dulu, kemudian pergi makan kenduri dulu lah. Habis makan kenduri, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang zuhur. Itu jamak takhir dia panggil. Satu lagi, ini semua perkara baru ni. Satu, jamak bukan mesti kerana perjalanan saja. Ada sebab lain. Sebab-sebab yang boleh hilang satu waktu. Nampak tak? Boleh hilang satu waktu. Di antara dua waktu dalam jamak, satu waktu boleh hilang. Zuhur dengan asar, salah satu boleh hilang. Maghrib dengan isya, salah satu boleh hilang. Baru boleh jamak. Kita balik daripada mana-mana, nak balik ke Pulau Pinang. Saya lah, kata saya lah sekarang. Saya balik, saya duduk pulau. Saya keluar daripada tanah besar. Saya masuk, saya dah sembahyang asar lah. Ya. Masuk Penang Bridge. Maghrib. Biasanya boleh sampai ada ke Pulau Pinang sampai maghrib lagi, tapi kali ini tak boleh. Masuk bridge waktu maghrib, lori pasiak tu balik. Allah, kita nak undur tak boleh, nak pergi tak boleh. Nak tunggu dia angkat lori tu, memang terlepas maghrib lah. Nampak tak? Tu. Di sini saya boleh jamak takhir. Jamak takhir. Bukan pasal musafir. Bukan. Sebab akan terlepas satu waktu maghrib tu. Daripada nak jadikan maghrib tu qadha, baik kita jamak. Kalau kita tak jamak, dia jadi qadha maghrib tu. Sebab waktu maghrib akan ada atas bridge. Isya pukul 9, 10 baru ni sampai di pulau. Nampak tak? Kalau kita tak jamak, kita kena sembahyang juga maghrib jadi qadha. Nampak tak? Qadha kan tak sedap nak qadha. Jadi daripada nak jadi qadha, kita pindah dia bagi jadi jamak takhir. Nampak tak? Jadi kita tak jadi qadha lah sembahyang tu. Jadi atas bridge, niatlah nak turun sembahyang, tak boleh atas bridge. Dia kena tunggu lah. Nampak tak? Sampai niat aku tangguhkan maghrib kepada fardu isya sebagai jamak takhir. Atas bridge tu kita tak sembahyang, cuma sembahyang hormat waktu je. Kita sampai di pulau, di rumah kita di pulau, nampak tak? Ya, bila mana-mana masjid ke surau, masuk. Kita sembahyang isya dulu lah. 4 rakaat, sembahyang maghrib 3. Itu jamak takhir. Dia sembahyang kita maghrib tadi tak jadi qadha. Kalau tak buat begitu, maghrib jadi qadha. Nampak tak? Berdosa. Kita ada jalan keluar kan? Itu syarat bagi jalan keluar. Sebab tu kita bukan mesti, jamak tu bukan mesti kerana musafir saja. Dia ada juga sebab-sebab lain yang boleh kita jamak, ya, supaya tidak hilang satu waktu di antara regu sembahyang dia. Maghrib, zuhur, asar, antara satu waktu tu tak hilang. Maghrib, isya tak hilang. Boleh faham tak tadi? Kalau jadi nampak pendapatnya tu, kita sekarang ni pula keadaan jalan raya ni banyak kali jam dan berbagai-bagai. Tinggal sembahyang, kita convert dia bagi jadi sembahyang tu jamak. Nampak ya? Hati-hati ya. Kasar tak boleh. Kasar hanya untuk perjalanan musafir saja. Tak boleh duduk di rumah kasar kan? Tak boleh kan? Aku sakit pinggang apa ni? Aku nak kasar sembahyang. Tak boleh ya? Nampak tak? Tak boleh ya? Tak boleh, tak boleh. Kasar kena perjalanan. Kasar. Apa dia? Tukang masak. Tak boleh, tak boleh. Tukang masak tak boleh. Tukang masak dia kena tinggal tukang masak tu. Dia kena tinggal kulit belangar apa semua. Kena sembahyang juga. Tak boleh jamak. Ya, chef ke apa tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak terlibat. Dia tidak ada kesempatan. Ya. Bagi memang tidak kesempatan berhenti baru boleh sembahyang jamak. Macam orang naik kereta, jam dalam perjalanan. Mana boleh tinggal kereta habis sembahyang. Habis lagi teruk orang dia tunggu belakang.
Driver tak ada, kereta duduk dah tengah jalan. Nampak tak? Dah jalan jam, kita bagi jam lagi. No, aku nak pergi semayang dulu, aku tinggal kereta. Kalau kita minta SQ, siapa tak bagi SQ kata? Ni boleh tunggu Ustaz kan? Saya pergi semayang Ustaz. Orang tak bagi. Semua nak berderas jalan kan? Jalan raya kan? Maka tu kita tak upaya. Maka tu boleh jamak takhir. Boleh jamak ya. Tengok keadaan lah. Ya kan? Itu dia lah. Okey. Ada soalan? Itu banyak ya. Dan tidak boleh imam orang yang solat tamam sempurna. Tadi kita dah bahas lah. Orang-orang yang kasar ni tidak boleh berimam kepada orang yang sembahyang tamam. Tapi orang tamam boleh ikut kasar. Orang kasar tak boleh ikut tamam. Faham ya? Orang tamam boleh ikut kasar. Bila kasar bagi salam, dia bangun tambah lagi dua. Kan? Bagi orang yang tamam tu. Bagi orang kasar tak boleh. Ya? Dia nak potong bagi jadi dua untuk imam tu sambung lagi sembahyang, tak boleh. Dia ikut imam, dia kena ikut semua. Ikut hadis, dia kena ikut semua imam tu. Nampak kan? Maka itu orang kasar tak boleh ikut orang tamam, tapi orang tamam boleh ikut orang kasar. Boleh kan? Kalau tempat tu di satu kita nak pergi, kita kena tahu tempat, destinasi. Kalau tak tahu, tak boleh. Tak tahu destinasi, kita kena sembahyang macam biasa. Walaupun jauh. Nampak tak? Di mana tempat? Dia kata tak tahu, jauh lagi nak pergi ni. Tak tahu tak mana. Driver pun tak tahu. Nampak tak? Tak boleh. Kita tidak boleh kasar. Kita kena sembahyang cukup, tamam. Berhenti dari mana-mana sembahyang. Macam biasa juga. Ya? Kecuali kalau kita tahu destinasi dia. Ya? Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Gombak. Okey. Tahu dah. Berapa jarak dia Gombak, kita tahu dah. Ya? Jadi maknanya, itu dia antara syarat-syarat bagi orang yang jamak tadi lah. Baik. Kemudian tadi sahabat jamak bukan mesti kepada perjalanan jamak juga boleh sebab-sebab lain demi untuk nak memelihara supaya sembahyang kita tak hilang. Zuhur asar salah satu dia tak hilang. Maghrib isya salah satu tak hilang. Kalau boleh hilang salah satu daripadanya, baru kita boleh jamak. Itu tujuan jamak. Ya, sebab dalam Quran tidak ada nas tentang jamak. Hadis saja menyebut tentang jamak. Ya, dalam Quran hanya menyebut tentang kasar saja. Dah cukup ringan dah tu kasar tu, 4 jadi 2. Ya, cukup ringan dah. Nabi tambah dengan jamak. Datang daripada sunnah Nabi SAW. Ya, baik. Jadi maka itu kita di Arafah, Muzdalifah, Mina, kita dia bagi jamak. Maknanya kata dia bukan perjalanan. Kalau ikut perjalanan, Arafah baru 25 km ya. Tapi kata dia boleh jamak. Maknanya saya sebut di sini, jamak bukan mesti kerana perjalanan. Sebab lain. Sebab orang hukum di Arafah ni, dia berurusan dengan urusan masyarakat, urusan jamaah yang ramai. Macam-macam boleh jadi. Kita di Arafah, nampak tak? Boleh jadi banjir, boleh macam-macam lah musibah boleh berlaku tanpa kita sedar. Sebab itu syarak bagi kemudahan, boleh jamak. Ya, jadi jamak kita kerana manasik. Jamak di Arafah, di Muzdalifah, Mina tu jamak kerana manasik. Manasik urusan haji. Ya. Tak dengar. Kena pakai mic. Ya. Ya. On tu dah. Tuan boleh cakap lah. On tu boleh cakap lah. Waalaikumsalam. Saya tentang jamak pasar. Ya. Kalau kita dalam Malaysia ni cuma daripada pimpinan cukup, kita perlunya bermalam di tempat orang. Boleh ke jamak pasar? Sekali lagi. Kita nak pergi mana? Contoh nak pergi mana? Orang pimpinan ke Perak ataupun ke Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur lah kata. Kemudian bermalam di tempat orang. Jawab dia kira 90 km kan? Ya. Boleh ke jamak pasar? Dan perjalanan tu? Di tempat orang bukan perjalanan. Dah sampai dah lokasi. Sampai dah kita punya destinasi. Sampai dah ke Destinasi dia, baik. Dah sampai dah. Boleh ke jamak pasar? Tempat yang kita dah sampai tempat tu.
Aha. Ini dah jawab pasal pinggir. Dia tak kira tempat. Dia bukan kira tempat. Dia kata destinasi itu, katalah kita nak pergi ke Gombak. Tak kira lah Gombak nak duduk tepi jalan ke, tepi parit ke, dalam rumah, tak kira lah. Dia kira tak mana nak pergi. Aku nak pergi Gombak. Sampai Gombak. Boleh lah kasar, tak ada masalah. Boleh. Dia bukan kira betul tempat, bukan rumah kepada. Dia tak kena mengenal dengan rumah, dengan tempat penginapan, tak kira. Dia mau tempat. Kita nak pergi, nak kasar ni, kita kena tahu tempat mana kita nak pergi. Saya nak pergi Kuala Lumpur, tahu Kuala Lumpur sudah lah. Walaupun saya dah sampai Kuala Lumpur, boleh jawab pasal. Ya, yang tu kita kena jangan kita pasti sebelum kita nak keluar rumah tu, satu di antara syarat dia tidak boleh lebih daripada 4 hari. Kita nak duduk tempat tu jangan lebih daripada 4 hari. Kalau lebih daripada 4 hari kita tak boleh kasar dah. Dia lebih daripada 4 hari. Katalah kita nak pergi ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, nak pergi duduk Kuala Lumpur 2 hari ya. Kita boleh kasar semua. Duduk ada di Kuala Lumpur boleh kasar lagi. Kita masuk 4 hari kita dah. Jangan lebih 4 hari. Lebih 4 hari. Ya. Kalau kita niat aku nak pergi duduk rumah situ 5 hari. Tak boleh kasar dah. Sampai sana terhenti, tak boleh kasar dah. Kita nak pergi Kuala Lumpur, katalah kita nak pergi Kuala Lumpur tu nak duduk di Kuala Lumpur 5 hari. Hanya daripada perjalanan Pulau Pinang ke Kuala Lumpur saja boleh kasar. Dah sampai Kuala Lumpur tak boleh dah. Tak boleh kasar dah. Sebab kita dah niat pada awal nak duduk sana 5 hari. Tapi kalau kita niat nak duduk hanya kurang daripada 4 hari, 3 hari. Masih boleh kasar. Walaupun kita duduk situ, di rumah tu boleh kasar lagi. Faham okey. Tu saya tak sebut tadi memang. Tadi pun saya tak sebut bab tu lagi. Ya. Bila kita niat nak pergi duduk sana lebih daripada 5 hari, lebih daripada 4 hari lah. Kita nak pergi satu tempat, kita niat nak pergi duduk sana lebih daripada 4 hari, kita sudah tidak lagi bernama musafir. Kita sudah bertukar bernama mukim. Orang mukim tak boleh kasar lah. Kita duduk dalam masjid sekarang ni, kita dalam 3 keadaan ni dengan saya sekali. Pertama kita mastautin. Siapa mastautin? Di kawasan daerah ni. Tak ada mastautin kat sini. Tak ada. Mastautin duduk di sini, rumah di sini. Ada tak mastautin? Ada. Ada di sini. Tak ada, semua orang luar. Haji Man. Ada. Ramai ada mastautin. Tak ramai ada mastautin Mukimin ramai. Mukim saya pun mungkin. Tapi bukan musafir lah. Saya mungkin. Saya mai daripada Pulau Pinang. Saya bukan qaryah ni. Maka saya dipanggil mungkin. Nampak tak? Ada musafir kat sini. Ada musafir. Duk ada di sini 3 hari nak duduk sana. Ada tak? Mai pada luar nak duduk sini 3 hari. Ada tak sini? Tak ada. Tak ada musafir lah. Nombor 4 lagi tak ada. Di belakang masjid. Kan? Yang tu lagi tak ada. Mayitin dia panggil. Jadi kita salah satu daripada 3. Kita mesti mukimin atau musafirin ataupun mastautin. 3. Mastautin orang yang tetap duduk di qaryah ni. Ada rumah di sini, orang sini. Terbilang ahli Jumaat 40 orang kalau lelaki. Itu kita panggil mastautin. Kedua, mukimin. Mukimin ni dia tak berjalan, tak musafir. Tapi dia duduk di sini lebih daripada 4 hari. Dan jarak dia tidak lebih daripada 90 km. Sebut dengan saya lah. Saya mai pada sana, Pulau Pinang ke sini baru 30 km. Saya bukan lagi musafir, saya mukimin. Tapi sembahyang Jumaat, saya tak wajib di sini. Sebab saya bukan mastautin. Nampak tak? Saya wajib di Bayan Baru. Di sini saya sebagai mukimin, tak masuk orang 40. Kalau sembahyang masjid ni, Jumaat, saya tak masuk orang 40. Nampak tak? Tapi saya wajib Jumaat. Sebab saya bukan musafir. Saya mukimin. Bab ni pun nak kena faham betul. Tak faham yang ni habis. Kita tak boleh pecah masalah. Yang ketiga, musafirin. Musafirin, dia mai ke Kuala Lumpur, mai di kita ni, di kampung masjid ni. Kampung masjid ni. Ya. Kita mari di sini. Tapi dia duduk sini 3 hari.
Dia duduk rumah anak dia 3 hari, kemudian balik Kuala Lumpur. Dia panggil musafir. Dia main sembahyang masjid ni sebagai musafir. Nampak tak? Dia tak wajib Jumaat. Dia boleh sembahyang Zuhur di rumah, sembahyang kasar 2 di rumah. Di rumah dia boleh sembahyang 2 rakaat. Nampak tak? Dia tak wajib main sembahyang Jumaat. Itu dia. Nah. Ketiga, musafir lah. Itu musafir kita panggil. Mukimin, dia tidak termasuk sebagai mustatin lah. Dia bukan mustatin dan dia bukan musafir, kita panggil mukimin. Itu dia lah. Itu kita, istilah tu kita kena tahu dulu. Kita kena tahu kita duduk dalam kategori mana. Kita sebagai mukimin ke, sebagai musafir ke, sebagai mustatin ke. Tuan-tuan kena tahu ni. Muslimah kena tahu. Ya, status kita sekarang sebagai apa? Faham? Orang mai daripada orang mai daripada Sungai Petani. Mai kursus haji di sini. Nampak tak? Dia sebagai mukimin. Sungai Petani dengan sini tak sampai 90 km. Dia tak boleh sembahyang kasar. Nampak? Jadi dia dikira sebagai mukimin. Hari ini dia mai kursus sebagai seorang mukimin, bukan sebagai orang musafir. Dan bukan mustatin pasal dia duduk Sungai Petani. Ini yang kena faham dulu dia ni. Kita pergi di mana-mana, kita kena tahu status kita sebagai apa. Itulah, dia macam tadi lah. Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi duduk sana 5 hari. 5 hari kita mukimin lah, bukan musafir lah. Nampak tak? Jadi kita duduk di rumah anak kita di mana-mana Kuala Lumpur tu, bila sampai di Kuala Lumpur, kita sudah terhenti, bukan musafir lagi. Kita sudah bertukar menjadi mukimin. Pasal apa? Kita nak duduk lebih pada 5 hari. Kita duduk 5 hari, lebih pada 4 hari. Macam mana? Boleh? Betul tak? Jadi kita tanya, kita sekarang ni, tiap-tiap orang antara kita ni kena faham dulu. Kita sebagai apa sekarang? Di sini. 3 lah. Kalau bukan musafir, kita mukimin. Kalau bukan mukimin, mustatin. Nampak tak? Tak mau jadi dia 3, pergi duduk belakang. Korek lubang, pergi duduk dalam tu. Faham tak? Kita 3. Okey. Faham? Yang ni kena tahu dulu, baru kita boleh bicara hukum ni. Yang ni bab-bab ni kalau kita tak faham, status kita sendiri kita tak faham, macam mana kita nak kasar sembahyang? Nampak tak? Ini hukum dia lah, tuan-tuan lah. Dia kena menjadi sembahyang tu. Yang tu dulu kita kena ambil faham. Baik. Ya. Kemudian hendaklah niat kasar dalam masalah ihram. Yang ni lain. Bila kita sembahyang kasar ni, kita kena niat kasar dalam takbir. Saya tunjuk tadi kan, niat dia. Ya. Kasar, ta'arud, ta'yin, ta'yin kasar. Dia kena ada. Nombor 4. Kena masuk kasar dalam tu. Baru boleh. Aku tidak kira lah. Kemudian tempat tuju kita kena faham. Kemudian syarat jamak tadi sama juga. Jamak takhir serupa jamak takdim. Tinggal lagi kita niat awal pada waktu yang pertama. Waktu yang kedua kita tidak niat lagi lah. Baik. Ya. Ya. Ini sama jugalah. Tadi kita nak faham. Ya. Satu lagi kita kena faham. Awal-awal kita kena tahu dulu. Kasar bagi kita hukumnya adalah harus, bukan wajib. Harus kasar. Yang tu kena tahu dulu hukum tu. Kasar bukan wajib. Kasar harus. Ya, Hanafi kasar wajib. Bagi kita mazhab Syafi'i kasar adalah harus. Melainkan perjalanan kita lebih daripada 3 marhalah baru jadi sunat kasar. Kalau kurang daripada 3 marhalah, harus kasar. Kalau kita ke Taiping, tak sampai 90. Kuala Kangsar boleh? Tak sampai lagi. Kuala Kangsar boleh? Kuala Kangsar boleh? Kuala Kangsar dah boleh dah. Dah boleh dah. Tapi tak sampai 3 marhalah. Maka kita sembahyang tamam lebih afdal daripada sembahyang kasar. Kalau kita nak pergi satu destinasi kurang daripada 135 km, ya, lebih daripada 90 km, ya,
Lebih daripada 90 km harus kasar. Tapi kurang daripada 135 km, sembahyang dia adalah lebih baik secara tamam. Kerana hukum dia harus. Tapi kalau perjalanan kita melebihi 135 km, iaitu 3 marhalah, maka sunat kasar. Tak mau kasar pun boleh. Tapi disunatkan. Kita kasar dapat pahala. Kalau kita kasar dapat pahala. Nampak tak? Ya? Ini hukum dan mazhab Syafi'i lah. Tuan-tuan boleh faham begitu baguslah. Ya? Ini pertama kali kena tahu dulu lah. Ya? Rukhsah solat, dia merupakan satu rukhsah. Rukhsah ni suatu keringanan oleh syarak. Allah bagi kat kita satu rahmat. Ya? Kasar ni satu rahmat bagi kita. Allah permudahkan kita, ialah kemudahan, kelonggaran, keringanan diberi oleh Allah kepada umat Islam dalam melakukan salat di atas sebab-sebab. 3. Pertama, musafir, uzur atau sakit dalam peperangan. Nampak tak? Uzur atau sakit. Uzur tadi macam tadi lah. Kita trap atas jambatan, lori terbalik. Kita nak lalu, nak pergi, tak boleh. Nak undur, tak boleh. Kita nak keluar semayang atas jalan, tak boleh. Kita trap sampai habis waktu pertama, maka kita boleh lakukan jamak. Ya. Sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah suka dilaksanakan rukhsah keringanan yang diberikan olehnya, seperti Allah membenci lakukan maksiat kepadanya. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kalau ikut kapal terbang 45 minit 45 minit boleh sampai, kan? Ya. Jadi bagi orang yang tak berfikir panjang tentang rukhsah ni, dia kata nak kasar, buat apa? Kita dah sampai 40 minit dah sampai Kuala Lumpur. Dia lupa, ya, kapal terbang tu boleh hilang. Sampai hari ni tak jumpa, kan? Dia tak? Perjalanan tu Allah bagi rukhsah ni kerana untuk menjauhi, terelak daripada tertinggal sembahyang, kerana datang pelbagai min syarri ma khalaq, dari kejadian kejahatan yang Allah bagi jadi. Bukan kita punya. Kita tak tahu nak jangka. Malam tak berbau. Naas jangan dicari. Ni maksud naas jangan dicari ni. Sembahyang jamak kasar ni, naas jangan dicari. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Nak, walaupun kita naik kapal terbang 45 minit sampai Kuala Lumpur. Jarak Pulau Pinang Kuala Lumpur jauh sangat dah. Memang boleh sangat kasar, kan? Tapi orang yang tak mau ambil ni, peluang ni, Tuhan bagi ni, dia kata 40 minit ya. Pasal apa nak kasar sembahyang? Dia lagi pandai daripada Allah. Allah nak bagi kita ringan. Ya? Dia nak tunjuk pandai dah. Nampak tak? Tentu kapal terbang tu hilang. Terus dengan dia sembahyang hilang. Dia lupa lah. Maka tu kita ambil kesempatan. Dia kira jarak. Dia tak kira pi dengan apa, dia tak kira. Ya? Pi dengan tiket terbang Nabi Sulaiman kah? Pi dengan kapal terbang kah? Boeing 747 kah? Tak kira. Yang pentingnya jarak perjalanan tu mesti perjalanan yang jauh lebih daripada marhalah-marhalah yang disyaratkan oleh syarak. Dia ambil kemudahan. Ya? Itulah. Maka itu rukhsah ni untuk mengelakkan supaya kita tak tinggal sembahyang. Itu paling penting. Dan kita tak jangka malam boleh datang, musibah boleh datang bila-bila masa. Jadi walaupun naik kapal terbang 40 minit sampai, tapi macam-macam boleh jadi kapal terbang tu. Dia tak, ya? Hilang ke, hanyut ke lain ke, nampak? Sangkut tanggal pokok mana ke? Ya? Terus tak disembahyang. Jadi kita ambil faham jarak. Syarak kata jarak. Jarak dia cukup jauh, kamu kasar. Jangan kita cuba berhujah dengan Allah, dengan hukum. Tak payah kita pergi dengan kereta. Kita boleh berhenti di mana-mana pun nak kasar. Buat apa? Hari ni kita banyak aneh-aneh kan. Ya. Maka orang boleh fikir gitu, ya. Orang berfikir lebih, pemikiran ekstrim dia panggil. Nampak tak? Syarak tak mahu tahu pemikiran begitu, ya. Ambil sederhana. Ya, penghuni-penghuni syurga Nabi kata berfikiran sederhana. Nampak ada hadis. Ya, penghuni-penghuni syurga pemikiran dia sederhana. Nampak tak? Yang tak sederhana ni kata, kita naik kereta, kita boleh berhenti di mana-mana, apa siapa nak kasar. Nampak? Masjid banyak. R&R pun ramai. Pasal apa nak kasar? Nampak tak? Dia lupa kereta tu boleh masuk gaung. Kereta tu boleh aksiden. Nampak tak?
Macam-macam boleh jadi dalam perjalanan tu. Jadi syarat nak bagi kita kemudahan, maka kita kasar. Ini artinya Allah suka dilaksanakan rukhsah. Nampak tak? Diberikannya oleh Allah benci segala kemaksiat kepadanya. Ya. Hukum solat kasar jamak adalah harus, bukan wajib. Kita kena tahu dulu. Harus, bukan wajib. Ya. Baik. Kemudian rukhsah solat musafir, kemudahan diberikan oleh Allah kepada orang musafir untuk melakukan solat fardu dengan cara kasar dan jamak atau kedua-duanya sekali lah. Jadi kita ada kaedah 3 sembahyang kita habaq awal tadi. Kita boleh sembahyang secara kasar. Buat kasar dulu. Utamakan kasar dulu. Kalau kita rasa sulit, ada masalah-masalah masa, mungkin sibuk kita tak tidur, baru kita jamak. Baru masuk kasar jamak. Ya, tidaklah. Kalau tak ada apa, kita kasar saja. Cuba usahakan dengan kasar sahaja. Boleh tak? Ya. Kasar ni masuk waktu buat lah. Macam sembahyang tunai biasa lah. Masuk Zuhur, sembahyang Zuhur. Masuk Asar, sembahyang Asar. Masuk Maghrib, sembahyang Maghrib. Masuk Isya, sembahyang Isya. Masuk Subuh, sembahyang Subuh. Tapi kita tengok yang mana boleh pendek. Zuhur boleh 2, jadikan 2. Asar boleh 2, jadikan 2. Isya boleh 2, jadikan 2. Ya. Itu artinya kita mengambil kemudahan, maknanya secara kasar dulu. Macam kita buat tadi andaian, kita nak gerak ke, kata kita nak pergi satu tempat jauh, Johor katanya, di Pulau Pinang. Sampai ke mana-mana kita berhenti, waktu Zuhur, sembahyang Zuhur dengan kasar 2 rakaat. Habis. Kita berjalan seperti biasa juga. Sampai di mana-mana waktu asar, kita berhenti. Nak sembahyang asar, sembahyanglah asar dengan kasar 2. Ya. Kemudian kita berjalan lagi sampai Maghrib. Maghrib tak ada kasar. Terus Maghrib dengan 3 juga. Kemudian kita pergi ke mana-mana lagi. Sampai waktu Isya, masuk Isya, sembahyang pada Isya dengan 2. Ini artinya kita mengamalkan kaedah kasar dulu. Boleh tak? Kalau ada kesulitan masa, tak boleh. Kita sampai tempat tu nak kena mesyuarat, nak kena apa panjang cerita, kita boleh jamak. Baru kita jadikan jamak pula. Ambil kemudahan jamak pula. Kasar, jamak. Nampak tak? Kalau tidak ada apa, ambil kasar saja. Kasar sahaja. Ya. Kalau boleh menyebabkan sembahyang kita hilang, atau berbagai kesulitan yang mungkin akan timbul, kita baru pakai kasar jamak. Nampak tak? Itu dia. Ya, boleh. Kalau kita ada satu tempat yang kita tak gerak, tapi kita masih dalam status musafir, kita jamak sembahyang. Tak payah kasar. Nampak tak? Itu di antaranya. Kasar ni kalau perjalanan. Takut ada timbul masalah-masalah dalam perjalanan. Untuk menyelamatkan kita lah. Jamak ni untuk memudahkan, meringankan urusan-urusan kita. Itu tujuan jamak. Boleh faham Baik. Sedikitlah yang tu kita dah terang, sangat takat tu lah kot. Ya? Boleh? Ada soalan apa-apa lagi? Muskil? Tentang kasar jamak ni? Tak ada apa nak? Okey Boleh. Boleh nak? Jadi kita tangguh dulu. Minggu depan kita 2 kali lagi. Minggu depan kita sentuh persoalan Madinah. Boleh. Ada soalan apa-apa kita nak tanya, boleh Jadi insya-Allah minggu depan kita sentuh persoalan ziarah Madinah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.